Saya fikir banyak kenyataan yang dibuat oleh Datuk Syamsul ni, dia banyak berasaskan kepada emosi dan dia tidak berlandaskan kepada fakta. Dia tak tahu, dia tak sebutkan apa pun masalah yang dia hadapi. Jadi bila dia tak sebut masalah dia hadapi, kita misal dia cakap kita semua tak turun ke bawah. Saya tak pernah tengok dia kat situ, dia tauke kan. Dan kita turun ke bawah. MRT kita tak buat lawatan pasal MRT ada expo dia sendiri. Jadi banyak benda-benda saya fikir yang dia cakap tu tak ada kebenaran lah. Jadi saya lihat nak jawab pun ini tak inilah, dia banyak buat personal attack. Dia bukan saya dilantik oleh dia, saya dilantik oleh Perdana Menteri. Kalau saya nak berhenti, bila Perdana Menteri suruh saya berhenti, saya berhentilah. Tapi kita kena tengok fakta. Apakah kegagalan SPAD semenjak ia ditubuhkan tanpa ada prejudice dan bias? Bila kita cakap berkenaan public transport, SPAD punya enforcement, walaupun kita salah satu kumpulan penguatkuasa yang terbaru dalam pengangkutan awam di negara kita, tapi kesan tindakan kita telah menunjukkan pencapaian yang amat tinggi dan orang ramai, ini rakyat memberikan gambaran yang positif. Tapi bukan semua yang dikehendaki oleh orang-orang tertentu dapat kita puaskan. Kita kena tengok kepuasan daripada gulungan rakyat, gulungan operator-operator. Kata kita berjumpa dengan operator, bukan memang banyak kita punya engagement dengan operator. Tiap-tiap kali kita jumpa operator untuk kita dapatkan pandangannya. Jadi apa pun keputusan yang saya tahu dibuat oleh SPAD, makna boleh disambung adalah keputusan yang berasaskan setelah kita berdialog dengan stakeholders. Jadi tak ada satu keputusan yang datang daripada langit, kita buat mengikut kita punya pandai-pandai sendiri. Dia adalah berasaskan kita dah dengar dia punya pandangan, dengar pandangan pemandu ini. Tapi KLCC memang ada masalah di situ. Tapi kalau tanya orang ramai, they don't mind to pay the $2 because it is kerana dia kesusun, teratur, lancar dia punya. Dia dakwa ada satu dia punya tuduhan yang berat tu, dia kata officer SPAD ni, enforcement SPAD ni bertindak macam gangster. Dia ambil satu kes di Johor, mungkin nanti boleh explain. Tak, kita bertindak, ada peraturan, ada standing operating procedure, dan mereka yang dalam SPAD tidak akan mengambil tindakan dengan menggunakan kekerasan ataupun kezaliman. Tapi kalau orang berlawan dengan kita, maka kita mesti mempertahankan kedudukan kita, bukan untuk kita membalas, supaya kita dapat melaksanakan undang-undang. Jadi tak betul, itu adalah satu tuduhan yang liar yang mengatakan tindakan kita macam gangster. Dia tunjukkan mana kita bertindak sebagai gangster. Tak ada. Dia misalnya dia ni ada syarikat kat Johor, dia operate daripada Senai, kan? Dia operate daripada Senai, dia punya counter ada kat situ. Dia satu aja ada counter kat situ. Kita dapat komplain daripada pengusaha-pengusaha, operator, individu yang lain supaya dia ambil tindakan. Jadi dia tak boleh gunakan dia punya ketidakpuasan hati untuk buat tuduhan kepada SPAD. So, kita kalau ada betul tuduhan yang kita bertindak kasar, bertindak sebagai gangster, buat laporan, kita akan ambil tindakan, kita akan siasat. Dan kita arahan memang clear. Kita punya itu memang tidak bertindak sebagai gangster, tapi berkenaan undang-undang mereka tidak akan kompromi. Jadi bila dia tak kompromi undang-undang itu, kalau dianggapkan sebagai tindakan keras macam gangster, macam mana kita nak buat? Kita hanya menjalankan
tugas kita, pegawai kita, penguat kita menjalankan tugas kita. Jadi saya berasa amat sedih lah orang yang macam ni dalam industri ni. Patutnya dia membantukan untuk menambah nilai, meningkatkan lagi mutu dan kualiti daripada dia membuat tuduhan-tuduhan macam ni yang tak mempunyai asas. Cik Mano tadi dalam statement tadi Cik Mano kata sepatnya takkan bertoleransi dengan gangster yang ada kes kepung pegawai sepat. Tapi saya dapati macam unit penguatkuasaan sepat tu kira very small dan kebelakangan ni keselamatan unit penguatkuasaan sepat agak semakin terancam. Dia tak adakah perancangan SPD untuk menambah bilangan dia orang ke? Untuk menangani isu tentang threat kepada kita punya officer, kita kebanyakan kita punya operasi di backup dengan PDR. So kita minta bantuan polis, Dewan Bandaraya. So kita selalu bekerjasama dengan agensi lain. Tapi Tan Sri macam orang JPJ saya difahamkan, dia orang diberikan permit ada memiliki pistol untuk self defense. SPD tak diberikan permit untuk penguatkuasa ada. JPJ itu pun baru. Sama kita dua-dua baru dapat. Oh, Baru SPD dapat, kita pun proses. dapat dalam proses untuk kita mengaturkan pelesenannya, lepas tu untuk kita membeli Tapi itu bukan soalnya. Soalnya bukan senjata yang memberikan kita perlindungan. Kita nak tentukan kita melaksanakan undang-undang dengan adil dan saksama. Sebab tu cakap berkenaan tak kompromi. Kalau orang kepung kita untuk melaksanakan undang-undang penguatkuasaan, kita memang takkan boleh kompromi untuk kita katakan melanggar undang-undang tak apa, mengancam pegawai penguatkuasa tak apa. Kita akan mengambil tindakan sejajar dengan undang-undang. Dia memang kita ada nak bila kita buat backup dengan Dewan Bandaraya atau dengan polis oleh kerana kita fikir masalah penguatkuasa polis, JPJ, Bandaraya, banyak perkara-perkara yang kita melaksanakan mempunyai kepentingan bersama. Dia oleh itu menggunakan pendekatan Blue Ocean, kita patut bertindak bersama pasal kita serving the same objektif yang sama untuk menentukan perkembangan dan pembangunan pengangkutan barat, disiplin, ada mesra pengguna, orang ramai berasa selamat. Kita tak boleh biarkan dia berjalan macam ni sedangkan lagi 6 tahun kita nak jadi negara maju. Bukan semua pemandu teksi, pengusaha teksi, orang mandu teksi ni semua jahat ke tak mengikut undang-undang. Tapi kumpulan yang bertentangan dengan undang-undang ni, mereka nampak terserlah. Jadi kita kena ambil ni lah, we are trying to discipline the industry. And I think some of our action is for law enforcement. Bukan untuk kita jadi popular tau. Kita tak ada ni pasal kita punya pegawai, termasuk saya pun, kita dah tak ada jawatan politik. Kita hendak memenuhi cita-cita kerajaan untuk membawa perubahan ke arah kebaikan, bukan untuk keburukan. Nanti saya difahamkan Tan Sri dan pegawai kanan Tan Sri selalu diekori oleh tonton ni. This is such a dangerous job. Adakah benar ni berlaku? Cik Mano? I think I experience bila saya pergi turun ke bawah di program-program, mesti ada tonton ikut Sampai rumah. So pada kita this is part of a risk of a job lah, risiko dalam buat kerja. Kalau kita tak nak berhadapan dengan risiko, tak usah kerja kat situ. Memang kita tahu ada risiko, tapi kita kena berdepan dengan risiko, insya-Allah. Keadaan yang dibuat oleh